Didik TV KPM. Kembali semula menonton menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Ridwan untuk mata pelajaran sejarah tingkatan 4. Baik, Cikgu, silakan. Baik, kita sambung. Tadi kita dah kenalan dengan konsep dan definisi kepada nasionalisme. Ya. Kalau kita tengok tadi ada macam-macam konsep dan definisi yang diberikan oleh berbagai tokoh dan sebagainya. Ya. Dan macam yang saya bagi tahu daripada awal tadi, kita akan fokus kepada nasionalisme di barat. Okey. Jadi nasionalisme di barat ni ada banyak kerana ada banyak negara di Eropah, di dunia barat ada banyak negara di sana dan setiap negara mempunyai nasionalisme ataupun proses perubahan daripada negara yang asal kepada negara baru mereka. Ya. Dan proses ini yang kita sebut sebagai nasionalisme supaya dia berubah daripada yang asal ataupun istilah yang kita gunakan feudal ataupun masyarakat yang lama sebelum itu kepada masyarakat yang baru. Jadi tapi untuk hari ini kita akan fokus kepada 3 negara. Ya. Iaitu kita fokus kepada England, kita akan fokus kepada Amerika dan kita akan fokus kepada Perancis. Kerana kalau kita tengok salah satu daripada definisi yang diberikan untuk nasionalisme tadi, dia kata ada berbagai bentuk dan ianya berpandukan kepada negara dan individu yang memperjuangkan nasionalisme tersebut. Baik. Kenapa kita ambil 3 ini? Kerana 3 ini mempunyai corak dan bentuk perjuangan yang berbeza di antara satu sama lain. Okey. Kalau kita belajar yang sama je, tak seronoklah. Kita tengok bentuk yang berbeza-beza. Jadi secara umum, untuk ketiga-tiga negara ini tadi, kita tengok nasionalisme di barat ini tadi, nampak antara punca dia. Yang pertama, Bill of Rights, iaitu digubal untuk memberikan keutamaan kepada Parlimen menggubal undang-undang dan hak mengutip cukai. Yang kedua, menegaskan kerajaan patut diasaskan atas persetujuan pemerintah rakyat. Dan yang ketiga, menolak sistem raja mutlak dan sudah pasti seterusnya digunakan undang-undang untuk hak asasi manusia. Dan ini dipelopori oleh satu tokoh yang agak mesra telinga untuk kita dengar, iaitu John Locke. Ya. Dan saya ingat saya ada tinggalkan homework kepada murid kita di studio, iaitu saya minta untuk cari apakah ataupun siapakah John Locke. Baik, siapa yang saya tinggalkan untuk cari maklumat tentang John Locke ni? Afifah ke Fasha? Dia lambai je. Cubalah cakap. Saya, cikgu. Cuba cakap. Saya cikgu. Macam tu. Okey, baik. Boleh kongsikan dengan rakan-rakan yang di studio maupun yang di rumah. Okey, John Locke ni siapa? Silakan Afifah. Okey. John Locke ni adalah seorang ahli falsafah Inggeris. Pemikiran John Locke selepas penggubalan Bill of Rights, John Locke telah menghasilkan karya Two Treatises of Government yang mempopularkan prinsip raja perlembagaan. John Locke telah menolak konsep pemerintahan raja berkuasa mutlak dan menegaskan bahawa kerajaan patut diasaskan pada suatu persetujuan antara pemerintah dengan rakyat. Okey, persetujuan di antara pemerintah dengan rakyat. Kalau kita tengok pada slide yang kita ada kat sini juga, dia ada situ perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan daripada penjajahan kuasa asing, contohnya revolusi Amerika. Jadi kita pergi. Ya. Tadi saya dah sebutkan kita ada 3 negara, kita ada England, kita ada Amerika dan kita ada Perancis. Ya. So kita pergi kepada nasionalisme yang paling awal dan yang dikatakan yang paling besar dan memberi kesan yang besar juga kepada dunia hari ini. Baik, iaitu Revolusi Keagungan 1688 di England. Di England. Seperti mana yang kita tahu, England adalah asalnya merupakan satu negara yang berada dengan menggunakan pemerintahan raja feudal. Okey. Kalau mungkin murid-murid pernah tengok cerita Robin Hood, kita tengok macam mana dalam tu ada kisah tentang King Arthur dan sebagainya yang bergelut, ialah yang ada castle besar semua kan. Itu adalah asal, itu dipanggil England kuno. England kuno berada dalam keadaan begitu. Jadi revolusi dia, apa yang berlaku? Okey, perkara yang pertama iaitu ingin menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Hak asasi rakyat. Kemudian disebabkan ini tadi ingin menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat, maka pemerintahan Raja James II telah membelakangkan Parlimen semasa menggubal undang-undang. Ini adalah set peristiwa yang berlaku ketika itu. Ya. Di dalam keadaan nasionalisme sedang mula membara, rakyatnya tadi
peasant istilahnya tadi yang sedang inginkan perubahan, mahukan sesuatu yang baru, tiba-tiba berlakunya peristiwa ini tadi, iaitu pemerintahan Raja James II membelakangkan parlimen, ataupun kita tahu dalam parlimen adalah dianggotai oleh rakyat. Telah membelakangkan parlimen untuk menggubal undang-undang, dan ini telah mencetuskan api desakan untuk membawa kepada perubahan demi perubahan. Tapi Sean, sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak cerita tentang England. Saya nak tanya anak murid yang sedang menonton di rumah dan juga murid di studio. Tahu tak England ni dekat mana? Nanti sebut England, rupa-rupanya dia tengok tu yang dekat hujung tanah Melayu tu. Iya ke? Iya ke? Mari kita tengok di manakah England. Jadi kita manfaatkan peta yang ada dekat sebelah Sean. Okey, baik. Kita minta. Okey. Fasha. Tadi Afifah dah berkongsi dengan kita. Saya nak tanya Fasha. Okey Fasha, boleh tak kongsikan dengan kita di studio dan juga rakan-rakan yang ada di rumah, di manakah kedudukan England daripada peta yang ada kat situ? Dekat mana Fasha? Nyatakan kedudukannya. Belah mana? Tengah? Tepi? Dekat Pulau kecil. Pulau kecil yang ini ke? Kecil. Dekat bawah sikit. Bawah sikit. Yang ini? Situ. Adakah itu jawapan utama anda? Ya. Ya. Betul ke cikgu? Dia kunci jawapan tu, Syah. Kunci ya? Dia kunci jawapan tu. Baik, kita cuba letak. Betul tak di situ? Di sini cikgu. Ya, betul. Tahniah Fasha. Kedudukan England ataupun ini, kalau kita tengok pada map tu disebut sebagai United Kingdom. Okey, tahniah Fasha. Baik. Jadi sekarang kita dah kenal kedudukan dia. England tu dekat situ. Kecil je, tak adalah besar mana. Tapi cerita dia mampu mengubah landscape dunia. Mengubah landscape dunia. Jadi, kita sambung balik. Daripada pemerintahan Raja James II yang membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang, akhirnya, orang yang sepatutnya berada di dalam perbincangan untuk menggubal undang-undang diletakkan ke belakang. Dalam proses menggubal undang-undang tersebut, dah pastilah mereka tidak puas hati. Kenapa mereka dibelakangkan dalam pembinaan undang-undang tersebut. Jadi akhirnya mereka pun mula menentang. Dan penentangan ini daripada bermula dengan Raja James II tadi, menjadilah penentangan kepada raja berkuasa mutlak secara umum. Kerana apabila raja mula overrule dekat sana, mula mengambil alih tugas mereka sebagai ahli parlimen, sepatutnya perbincangan dijalankan. Perbincangan dijalankan untuk menggubal sesuatu undang-undang itu, tetapi telah diletakkan ke belakang, hilang kepentingan dan buat sendiri undang-undang itu. Maka pemberontakan mula berlaku. Tapi perlu ingat, pemberontakan yang dimaksudkan ini bukannya bawa pedang pergi memberontak. Tak. Tak, kerana di sinilah istimewanya dalam revolusi agung ni. Jadi, dan tentangan ini bukan hanya disertai oleh ahli-ahli parlimen dan pemegang-pemegang taruh yang besar di dalam masyarakat mereka, tapi turut disokong oleh Mary II dan suaminya Raja William. Raja William of Orange dari Belanda. Kalau kita tengok tiba-tiba, kenapa pula Belanda nak masuk campur kes yang berlaku di England ni? Sudah pasti ada kepentingannya, hanya mereka yang tahu. Dan kita tidak bincangkan itu di sini. Tapi apa yang berlaku ketika itu adalah revolusi ini tadi, penentangan yang diakibatkan oleh mungkin kesilapan kecil yang dilakukan oleh Raja James II, mencetuskan satu penolakan ataupun pemberontakan kerana rasa tidak puas hati oleh ahli parlimen. Rasa tidak puas hati oleh ahli parlimen untuk menentang raja mereka yang telah membelakangkan kepentingan mereka. Dan disokong oleh Raja William of Orange dari Belanda. Seterusnya, apa yang berlaku? Raja James II lari ke Perancis. Raja James II tadi yang dah buat silap tadi, sekarang dia telah ditolak oleh parlimen dia. Kemudian disokong pula oleh kerabat-kerabat daripada negara-negara di sekitarnya, macam Prince William of Orange tadi, menyokong dia. Jadi menyedari bahawa beliau telah kehilangan sokongan. Jadi dah tak boleh nak buat apa, nak pertahankan kerajaan dia dah tak boleh, dia dah tak ada sokongan daripada ahli parlimen dia. Mungkin tinggal dia seorang-seorang ni waktu tu. Raja James dia tinggal seorang-seorang, daripada dia tunggu mungkin berlaku peristiwa yang tak diingini ke, dia kena bunuh dan sebagainya. Lebih baik dia pun melarikan diri
ke Perancis. Jadi apabila Raja James telah lari, maka Parlimen tadi mempunyai kuasa. Sekarang Raja dah tak ada. Jadi kuasa pemutus adalah kepada Parlimen itu tadi. Walau bagaimanapun, mereka tidak membuang kedudukan Raja itu. Kerana itu, kita masih ada lagi, kalau sebut England, kita tahu tentang Queen kan? Mereka masih ada Queen. Dan itulah yang jadi tonggak kepada negara mereka. Dan Parlimen itu berfungsi sebagai pembuat keputusan untuk masyarakat baru negara England selepas itu. Jadi revolusi inilah yang dipanggil sebagai revolusi keagungan. Kenapa ianya keagungan? Ianya satu perubahan yang besar, penentangan daripada Parlimen ataupun kita sebut sebagai rakyat dan golongan bawahan menentang raja feudal mereka dan mengubah landscape-nya sehingga terbentuknya negara mereka pada hari ini. Itu sebab dia dipanggil sebagai revolusi keagungan kerana peralihan kuasa secara aman tanpa pertumpahan darah. Ni yang saya cakap tadi. Nama dia penentangan tapi bukannya dia pergi bawa senjata serang dan sebagainya. Tidak. Tapi ianya lebih kepada secara diplomatik dan politiknya adalah sangat baik sehingga peralihan kuasa itu tidak menumpahkan darah. Baik. Complicated dramanya. Panjang ceritanya. Jadi kita tengok boleh tak? Boleh tak? Murid di studio, kongsikan dengan saya kronologi revolusi agung ini tadi. Start daripada langkah yang pertama sehinggalah berlakunya peristiwa yang dikenali sebagai revolusi keagungan. Siapa nak kongsi dengan saya? Saya. Ya, Fasha. Teruskan Fasha. Okey. Ceritakan Fasha daripada langkah 1 sehingga langkah terakhir. Teruskan Fasha. Revolusi keagungan di England berlaku disebabkan keinginan menegakkan kedaulatan Parlimen dan hak asasi rakyat. Kemudian pemerintahan Raja James II membelakangkan Parlimen semasa menggumbar undang-undang. Ahli Parlimen menentang pemerintahan Raja berkuasa mutlak dengan sokongan Mary II dan suaminya Raja William of Orange dari Belanda. Akhirnya, Raja James II lari ke Perancis setelah menyedari serangan semakin berkurang. Itu je. Okey. Maksudnya Raja James II lari ke Perancis dan larinya dia ke Perancis, peralihan kuasa berlaku, itulah revolusi keagungan. Faham itu Fasha? Tahniah Fasha, bagi perhatian pada apa yang saya cakap daripada awal hingga akhir. Saya rasa perlu untuk saya reward dia kan Sean? Ya cikgu, kita nak bagi berapa bintang cikgu? Saya rasa tapi oleh sebab penerangan dia agak tergagap-gagap. Sepatutnya asalnya saya nak bagi 2 tapi sebab dia tergagap-gagap dan dia tak habiskan cerita dia tadi. Jadi kita bagi dia 1. 1 bintang. Kita bagi 1 bintang untuk Fasha. Okey. Tahniah Fasha. Dan saya juga rasa saya nak reward kepada Afifah. Afifah? Ya. Sebab dia berjaya menyelesaikan tugasan asal iaitu maklumat tentang John Locke. Ya betul. Okey, pun dapat 1 bintang. 1 bintang. Tahniah kepada anda semua. Usaha yang baik daripada mereka. Tahniah. Okey. Cikgu, dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM.